Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Surujau, Tuan Kuasa Masjid, pemimpin masyarakat setempat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. InsyaAllah kita sambung kembali perkongsian berkaitan iman dan kehidupan karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita sambung pada bab senang, aman dan penuh harapan kerana terasa hidup dalam kurniaan Tuhan pada muka surat 111. Kata pengarang, mengingati kurniaan Tuhan yang menyebabkan manusia ini benci terhadap diri mereka dan kehidupan, sehingga tidak dapat merasakan kesenangan hidup dan kepuasannya, disebabkan kerana amat sedikit daripada kalangan mereka yang menerima kurniaan Tuhan atau tidak menghargai sedikit pun, biarpun nikmat tersebut telah diperolehinya dengan mudah. Sebab itu ramai daripada kalangan manusia akan sering mengeluh dengan ucapan-ucapan, kami kekurangan itu, kami tidak ada ini, dan macam-macam lagi ucapan-ucapan yang membayangkan seakan-akan kita tidak punya apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan apa yang diperolehi oleh kalian daripada nikmat yang telah dikurniakan oleh Tuhan engkau, maka ceritakanlah. Satu perkara yang disebutkan oleh para ulama, terutama tokoh tafsir yang tidak asing lagi, iaitu Mujahid mentafsirkan makna bini'mati dengan nikmat ini dengan makna an-nubuwah, kurniaan Tuhan yang sangat perlu diingati oleh manusia adalah nikmat kenabian. Menghargai nikmat kenabian, kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bererti kita sedang merasakan kesyukuran dikurniakan nikmat iman dan nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sangat benar apa yang disebutkan oleh Mujahid, nikmat kenabian yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita merupakan nikmat yang sangat besar, kerana dengan nikmat kenabian itulah yang menyebabkan kita boleh merasai akan nikmat iman pada hari ini. Tak dinafikan ada juga para ulama yang menyebutkan bini'mati di dalam ayat tersebut dengan makna Al-Quran. Tetapi tetap, kalaulah kita katakan nikmat yang perlu kita gambar-gemburkan di sini dengan makna Al-Quran, tetap dia akan kembali kepada individu yang membawa mesej utusan Allah Ta'ala itu sebagai peringatan kepada kita. Kalaulah tidak kerana Nabi SAW, mana mungkin Quran itu akan kita fahami pada hari ini. Sebab itu daripada perenggan pertama, ucapan Dr. Yusuf Qaradawi ini menyebutkan kepada kita yang menjadikan manusia itu akan rasa aman, akan rasa tenang adalah apabila manusia merasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu tidak terkira banyaknya. Apabila dihitung-hitung setiap kali kebaikan-kebaikan yang diperolehi dalam kehidupan, maka ucapan-ucapan yang akan keluar daripada mulutnya adalah syukur, alhamdulillah. Bagi mereka yang sering kali mengatakan melalui keluhan-keluhan, kata Dr. Qaradawi, berbeza dengan orang-orang beriman. Mereka dengan perasaan yang mendalam
bahawa Tuhan telah memberikan kepadanya nikmat yang banyak dari segenap aspek kehidupan, daripada atas, daripada bawah, daripada depan, daripada belakang, kanan dan kiri. Mereka merasakan dan menyedari bahawa kurniaan Allah kepada mereka sejak daripada masa kanak-kanak, bahkan sejak daripada rahim ibunya. Disedarinya bahawa mulai dilahirkan tidak ada gigi untuk mengunyah, tangan belum mempunyai kekuatan dan kaki belum boleh berjalan. Lalu sejak daripada itulah sedikit demi sedikit nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surah Al-Mursalat ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Bukankah mereka kami ciptakan daripada air yang kotor, lalu kami letakkannya di tempat yang aman, iaitu di dalam rahim ibunya, sampai waktu yang ditentukan, lalu kami adakan ukuran, dan kamilah yang paling pandai menentukan ukuran, menunjukkan kepada tempoh mengandung sehinggalah melahirkan. Satu perkara yang tidak dinafikan akan dihadapi oleh setiap daripada manusia ini adalah 3 ujian. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tafsir ketika mana mentafsirkan ayat wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah Ta'ala dengan sabar, kemudian mengerjakan solat. Begitu juga dalam ayat yang terakhir dalam surah Ali Imran, apabila Allah Ta'ala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Satu perkara yang disebutkan oleh para ulama, sabar itu memiliki 3 bahagian. Sabar yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Bukan senang kita nak buat baik, dan yang paling susah adalah nak kekal dalam melakukan kebaikan. Bukan suatu perkara yang mudah. Ada orang boleh sebut saya istiqamah, tetapi istiqamah itu tidak akan boleh kita sebut kecuali setelah kita mati. Kita mati dalam iman, kita mati dalam melakukan ketaatan, kita mati dalam keadaan sedang berbuat baik. Maka ketika itulah orang ramai akan menyebutkan sama ada kita istiqamah ataupun tidak. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Dikelilingi syurga itu dengan perkara-perkara yang dibenci. Bermaksud kalaulah keinginan kita memiliki cita-cita yang tinggi untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, mahu ataupun tidak, suka ataupun tidak, keliling kita perkara-perkara yang menjurus ke arah syurga tersebut adalah perkara-perkara yang dibenci oleh sebahagian besar manusia. Manakala perkara-perkara yang bersifat kemaksiatan, dosa, disebutkan bahawa neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Sebab itu sabar dalam melakukan ketaatan suatu perkara yang berat. Apatah lagi sabar dalam bahagian yang kedua, sabar untuk mengelakkan diri daripada melakukan kemaksiatan, menahan diri daripada melakukan dosa, juga merupakan satu perkara yang tidak mudah bagi orang yang pernah menjerumuskan diri dalam keadaan tersebut. Apabila dia nak bertaubat, dia nak menginsafkan dirinya, sudah tentu akan berlaku macam-macam ujian dalam kehidupannya. Dan yang paling penting, biasanya manusia gagal mengawal diri adalah disebabkan kawan-kawan. Bukan mudah kita nak memiliki kawan yang sentiasa mendorong kita melakukan ketaatan. Biasanya kawan yang suka tegur ni yang akan dikatakan sebagai kawan yang tak boleh senang. Tengok kawan senang, akhirnya kita akan selesa dengan kawan yang tak halang pun apa yang kita buat. Barulah pergi kepada sabar yang ketiga, iaitu sabar dalam menghadapi musibah, ujian, apa juga ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan harta, pangkat, datang dalam bentuk yang kita tidak inginkan, dan boleh jadi ujian itu juga datang dalam bentuk yang kita inginkan, bahkan boleh jadi berlebih-lebihan. Dinaikkan pangkat,
bisnes menjadi, perniagaan mencanak naik dan macam-macam lagi, yang juga sebenarnya termasuk dalam kategori musibah ataupun ujian daripada bentuk keduniaan. Maka sebab itu, kesemua itu apabila difahami melalui kacamata nikmat dia datang daripada Tuhan, sama ada dia akan menjadikan kita termasuk dalam dua golongan sahaja, imma syakira wa imma kafur. Sama ada kita akan terus menerus termasuk dalam kalangan orang yang mensyukuri nikmat, menjadikan ketaatan kita akan semakin baik, ataupun kita akan menjadi kafura, orang yang diberi macam-macam kelebihan lalu menjadikan kelebihan tersebut merosakkan kita. Kata pengarang lagi, orang beriman menyedari bahawa kurniaan Allah kepadanya penuh di sekelilingnya dan dilihat dalam pelbagai bentuk, sama ada sekecil-kecil bentuk sehinggalah kepada yang berada di langit sana. Semuanya adalah kurniaan Allah kepadanya, yang bertujuan memudahkan penghidupan, memberikan pertolongan kepadanya dalam menjalankan tugas. Bahkan dia menampakkan kurniaan Allah dalam hembusan angin, dalam perjalanan awan, dalam aliran sungai, dalam terbitnya matahari, menyingsingnya fajar, cahaya siang, kegelapan malam, dan macam-macam lagi perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ayat Al-Kauniyah. Syekh Said Hawa ada mengarang satu kitab yang bertajuk Allah Jalla Jalaluh, yang bertujuan mendedahkan kepada kita kefahaman tentang ketuhanan daripada aspek kritikal melalui tadabbur, melalui koreksi, penggeledahan terhadap ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran. Kata beliau dalam mukaddimah kitabnya, menyebutkan orang bukan Islam, terutamanya yang merujuk kepada orang musyrikin di Mekah dan orang Yahudi di Madinah, begitu juga penceritaan golongan-golongan yang menjadi musuh tradisi kepada para rasul sepanjang zaman, sama ada yang ada pada zaman Nabi Ibrahim ataupun pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kesemuanya memiliki satu ciri yang sama. Apabila diajarkan kepada mereka tentang ketuhanan, mereka akan menolaknya. Persoalan yang ditimbulkan oleh Syekh Said Hawa adalah kenapa individu-individu yang bersifat critical thinking, kerana pemuka-pemuka, pembesar-pembesar yang menentang para rasul setiap zaman bukanlah dalam kategori orang yang dungu, kerana semuanya memiliki kepandaian membangunkan ketamadunan pada zaman masing-masing. Mereka menjadi arkitek kepada pembinaan bandar, mereka menjadi individu yang memahami selok-belok pentadbiran negara. Semua mereka berlaku zalim, itu hal yang lain. Tetapi apabila diajarkan kepada mereka Tuhan, siapakah Tuhan, mengapa kena sembah Tuhan dan sebagainya, dilihat mereka gagal untuk memahaminya. Apakah mereka sangat dungu? Dan bukan setakat mereka tidak memahaminya, bahkan mereka menentang Tuhan yang diajarkan oleh para rasul. Kata Syekh Said Hawa, sebab yang pertama adalah disebabkan kejahilan mereka. Apa maksud kejahilan? Kejahilan yang lawannya bukannya berilmu, tetapi kejahilan daripada gagal memahami kehujahan, disiplin, dan begitu juga dalil-dalil yang diberikan oleh para rasul secara fitrah. Kerana apa? Boleh jadi kejahilan tersebut disebabkan fitrah mereka telah terhalang, sebagaimana iblis yang juga memiliki kecerdikan, tetapi kesombongannya, keegoannya untuk mengakui makhluk yang diciptakan kemudian itu adalah lebih baik daripada dia, itu sahaja. Sebab itu kejahilan itu boleh jadi mereka tahu tetapi mereka tidak mahu mengakuinya, lalu menyebabkan mereka berterusan berada dalam keadaan kekufuran. Dan yang paling penting disebutkan oleh Syekh Said Hawa, penyelewengan terhadap kefahaman ketuhanan yang diberikan oleh para rasul itu juga menjadi punca kenapa mereka gagal memahami Tuhan sebagaimana yang sepatutnya. Yang penting disebutkan oleh Syekh Said Hawa, untuk manusia benar-benar mengenal Tuhan, aspek yang paling penting adalah menghidupkan akal secara maksima melalui
ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Quran, kemudian digeledah kefahamannya mengikut kesesuaian masing-masing. Bermaksud sepatutnya apabila manusia memahami ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Quran, dia menjadi sebab utama untuk manusia semakin meyakini bahawa Tuhan itu adalah Allah Ta'ala, Tuhan itu adalah yang Maha Kuasa, Tuhan itu adalah yang menciptakan alam ini, dan ada elemen-elemen yang memang tidak mampu dicapai dengan akal manusia yang terbatas ini. Maka daripada situ sepatutnya manusia akan termasuk dalam kalangan orang yang akan mengimani risalah Islam ini dengan pengetahuan-pengetahuan sedemikian. Sesuai dengan hal di atas disebutkan oleh Allah Ta'ala, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan bahawa Allah telah mengadakan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, lalu dicukupkannya untuk kamu kurniaannya secara zahir dan batin. Satu perkara yang tidak akan mencukupi tidak akan mencukupi kefahamannya kalaulah kita membelik tafsir semata-mata, kecuali kita akan perhatikan penciptaan langit melalui penelitian kita sendiri. Ada dua kisah yang menarik yang berlaku sejak sebelum kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tokoh yang pertama yang kita pernah ceritakan di sini dahulu, iaitu kisah keislaman Salman Al-Farisi yang datang daripada jauh, daripada Parsi, yang melalui ekspedisi yang sangat sukar, perjalanan keimanannya yang sangat panjang, sehingga para ulama berbahas tentang sebenarnya berapakah usia Salman Al-Farisi, sehingga Imam Az-Zahabi pernah menakalkan pandangan umur Salman Al-Farisi menjejah 250 tahun. Tetapi dinafikan oleh beliau sendiri kerana apa? Pandangan tersebut adalah pandangan yang tidak ada sandarannya. Ada satu lagi kisah inspirasi keimanan yang juga bermula sejak sebelum kerasulan, iaitu seorang individu yang berada di luar daripada Mekah di kota Yaman, namanya Amru bin Abasah. Amru bin Abasah nama yang boleh jadi kita tak biasa dengar. Bahkan dia menyebutkan dalam satu penyataan dalam hadis, aku termasuk dalam kalangan 1/4 orang yang awal memeluk Islam. Bahkan ada ulama yang menyenaraikan Amru bin Abasah adalah individu yang keempat memeluk Islam awal. Dalam satu riwayat Imam Muslim menceritakan, bahkan riwayat itu daripada dia sendiri, dia berada di Yaman pada waktu itu. Aku merasakan di Yaman ini mereka memegang satu kepercayaan yang sesat. Padahal waktu itu Nabi belum ada lagi, Nabi belum diutuskan lagi. Tetapi dengan naluri seseorang yang berfikir secara matang, sudah menjadi syarat yang cukup sempurna untuk seseorang itu menemui kebenaran. Apabila manusia benar-benar mengaktifkan kemampuan akalnya, sepatutnya manusia itu sendiri boleh membezakan mana benda yang baik, mana benda yang buruk, walaupun boleh jadi dia tak tahu pun benda itu disebutkan di dalam Al-Quran dan ada pengetahuannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dorongan yang diberikan kepada Salman Al-Farisi, kepada Amru bin Abasah, kepada Raja Najasyi, kepada Raja Heraklius, dan beberapa lagi individu-individu yang boleh jadi individu ini akan ada sentiasa sepanjang zaman, iaitu memahami kebenaran itu melalui pengaktifan akalnya yang maksimum. Malanglah bagi kita kalau hari ini Quran ada depan mata, hadis pun kita boleh cari dengan mudah, sama ada dalam bahasa Arab bagi mereka yang mahir, ataupun sebenarnya terjemahan dalam bahasa Melayu, Indonesia, dalam bahasa Inggris. Sudah begitu mudah
untuk kita dapatkan sumber-sumbernya. Tetapi apabila membuat penilaian, kita tak erti mana betul mana salah. Kita tak erti, tak pasti sebab apa. Tetapi apabila kita meneliti kisah-kisah individu-individu sebegini, kita akan dapati boleh jadi dengan sebab kita betul-betul tidak mengaktifkan kematangan akal kita dalam berbeza pandangan. Biasa kalau kita bergaduh dengan sebab kepuakan, kau geng aku sokong, kau bukan geng aku takkan sokong walaupun pandangan kau betul, maka di situ adalah tanda aras bahawa kita tak akan jumpa kebenaran. Kalau kita pegang benda tu sampai bila-bila, kita tak akan jumpa kebenaran. Boleh jadi kita bergaduh bukan kerana kita betul, tapi kita bergaduh kerana apa? Kau bukan geng aku, maka kita akan jumpa kebenaran. Maka ni yang kita risaukan. Untuk kita menyokong kebenaran yang bukan datang daripada pihak kita, bahawa itu antara tanda-tanda awal kita akan menyokong kebenaran itu datang daripada sesiapa sahaja. Amr bin Abasah, dia kata apa? Orang Yaman pada waktu itu buat kefahaman yang tak betul, menyembah berhala. Kata Amr, aku tak boleh terima macam mana berhala itu sebagai Tuhan, tak boleh terima. Something wrong. Padahal waktu itu Nabi belum muncul lagi. Sehinggalah kata dia, sampai khabar kepada aku bahawa di Mekah munculnya seseorang individu yang mengajarkan pengkhabaran yang berbeza dengan apa yang aku ketahui di Yaman. Maksudnya Nabi dah muncul. Lalu cepat-cepat Amr bin Abasah naik kuda tunggangan dia, terus dia bergerak menuju ke Mekah. Yaman dengan Mekah kira taklah jauh mana berbanding dengan daripada Parsi tadi tu. Parsi jauh lah. Maka bila sampai di Mekah, dicari siapakah individu yang menyebarkan kefahaman tersebut. Rupa-rupanya Nabi sedang berdakwah secara rahsia. Sebab tu para ulama bahas Amru ni datang ke Mekah bila. Maka ada 3 pandangan. Boleh jadi dia datang pada tahun pertama kenabian, boleh jadi dia datang pada tahun kedua kenabian, boleh jadi dia datang pada tahun ketiga kenabian. 3 ni je lah. Sebab dalam fasa Nabi berdakwah secara rahsia itu 3 tahun sahaja. Dalam keadaan Nabi berdakwah secara rahsia pun sampai ke Yaman. Maksudnya apa? Satu fitrah yang kita kena faham, semakin kita kata benda tu rahsia, sebenarnya dia semakin cepat tersebar. Tak percaya? Kertas yang ada tulis private and confidential kan, yang tu yang paling cepat tersebar ya. Maklumat sulit kan, kerajaan hak tu yang paling cepat sebarnya kan. Apatah lagi kalau orang perempuan kan, jangan bagi tahu siapa-siapa tahu ini rahsia, benda tu paling cepat tersebar. Dan sebab itu tak pelik kenapa ajaran sesat walaupun dibuat secara rahsia, tetapi dia paling cepat tersebar. Kerana manusia disuka kepada benda-benda yang rahsia. Awak nak tahu tak rahsia? Kalau nak tahu, datang rumah saya pukul 12 malam. Tapi bawalah ayam seekor, pulut kuning sikit, garam secubit kan. Orang kita suka benda-benda macam ni. Sebab tu akhirnya bila dengar benda-benda yang rare ni, cerita pula terbang, cerita pula dia tahu, dia boleh cakap, dia mimpi jumpa Nabi, lagi orang kita cepat. Sebab tu ajaran hadi minallah tu tersebar, bukannya baru nak tubuh, dah buat convocation. Dah buat convocation baru kita tahu, ramai ni pengikut dia. Jadi ini yang antara sebab kenapa aktiviti kerahsiaan itu, walau macam mana rahsia sekalipun, sebenarnya manusia dia suka benda-benda yang macam tu. Dakwah tu secara individu-individu itu sebenarnya dia berkesan. Cuma bezanya ajaran yang kita ikut tu betul ataupun salah. Dua tu je. Dua tu saja. Maka ajaran Nabi, ajaran yang betul. Sebab itu para ulama sebutkan dakwah Nabi secara rahsia hanya berlangsung 3 tahun. Bukti bahawa kerahsiaan itu hanyalah strategi sahaja, bukan satu dasar. Ajaran Islam hari ini tak payah rahsia-rahsia dah. Semua orang boleh baca Quran, semua orang boleh baca hadis. Carilah maklumat. Tidak ada kerahsiaan daripada aspek konteks ataupun teks dakwah itu tak ada rahsia langsung. Semua orang boleh geledah. Sebab tu bukti bahawa agama disebarkan mula-mula secara rahsia hanya strategi sahaja, bukanlah konten dakwah itu suatu rahsia.
Semua orang boleh tahu. Maka sebab itu kita boleh berdebat secara bebas tentang kefahaman agama tanpa ada kerahsiaan. Jadi Amr bin Abasah bila jumpa Nabi, terus dia tanya, "Engkau ni siapa?" Kata Nabi, "Aku Nabi." Dia tanya lagi, "Nabi itu apa?" Dia tak tahu. Nabi itu adalah utusan Allah. Aku diutuskan oleh Tuhan. Engkau diutuskan untuk apa? Apa kerja engkau? Kata dia, aku diutuskan untuk menghubungkan silaturrahim, menentang kesyirikan, iaitu pengibadatan kepada selain daripada Tuhan dan hanya menyembah Tuhan yang satu saja. Dan berapa lagi cerita. Akhirnya kata Amr bin Abasah, "Aku nak ikut engkau." Kita bila baca kita sirah Nabi ni, saya termenung. Macam apa tau? Senangnya Nabi dakwah. Cerita nak masuk Islam lah. Kita cerita berubah-ubah. Orang macam tak faham je pasal Islam kan. Jadi kita kata macam ceramah Malaysia ni di antara tempat dakwah yang paling subur. Mana ada negara lain ada kuliah dekat pejabat kerajaan, pejabat apa? Kat bank rakyat ada kuliah, bank Islam ada kuliah, kat pejabat ada kuliah. Mana ada kat luar negara, mana dekat Malaysia aje. Tetapi kenapa dilihat kefahaman agama manusia itu begitu rapuh? Padahal Nabi aja orang masuk Islam, Nabi aja orang masuk Islam. Dan kalau orang yang lawan Nabi itu pun kita boleh jelaskan kenapa dia tak ikut. Jadi Amr bin Abasah nyatakan niat dia nak masuk Islam. Apa kata Nabi? Tak payahlah. Pelik. Ada dua pandangan lah. Ada yang mengatakan dia dibenarkan masuk Islam, cuma Nabi kata apa? Balik. Dan tak payah ajak siapa-siapa masuk Islam. Rahsiakan. Tunggu sampai suatu hari nanti jumpa aku balik. Ada pandangan yang mengatakan memang Nabi kata apa? Tak payah masuk Islam lah. Sebab apa? Dalam kondisi sekarang, kalau kau ikut aku, engkau tak akan dapat mempertahankan aku. Kerana lepas tu Amru tanya, siapa yang ikut engkau? Kata Nabi, hurrun wa abdun. Ada seorang orang yang merdeka dan ada seorang hamba. Orang yang merdeka merujuk kepada Abu Bakar, orang yang hamba merujuk kepada Bilal. Baru ada dua orang. Walaupun baru kata dia ada dua orang, boleh jadi dah ada Khadijah, Ali Islam dah, Zaid bin Harisah kan masuk Islam dah. Tapi itu gambaran pada waktu itu ada dua orang saja. Jadi kata Nabi, sekarang ni kalau engkau luar daripada Mekah, kau nak masuk Islam, kau ikut aku, nanti kalau jadi apa-apa engkau takkan dapat pertahankan aku, dan aku pun tak dapat nak bantu engkau. Jadi aku cadangkan kau balik kepada negara engkau. Kau tunggu sampai suatu hari nanti, kalau dah keadaan dah okey, baru kau jumpa aku balik. Tuan-tuan, Amru pegang kata-kata Nabi. Berapa tahun disimpan? Amru jumpa Nabi selepas 13 tahun. Lepas 13 tahun. Kata Amru, bila Nabi dah berhijrah ke Madinah, dihantar beberapa orang untuk cek macam mana Nabi, selamat tak Nabi kat Madinah, ada tak orang nak bunuh dia, dia macam mana, siapa pengikut dia ramai ke tak. Maka dapat berita di Madinah berbeza dengan di Mekah. Maka Amru barulah datang ke Madinah bagi tahu Nabi, kenal aku tak? Kata Nabi, aku kenal engkau yang jumpa aku dulu 13 tahun lepas. Tuan-tuan, Nabi ingat lagi tuan-tuan. Kalau kita ni siapa tadi baru saya jumpa kawan lama saya, Ustaz Ehsan lah, jumpa dulu masa dekat Mesir 2007 ke 2010 baru jumpa tadi. Rupanya dia duduk sini je. Masya-Allah. Kita kata mujur lah, kenal lagi, cuma nama memang tak ingat lah. Kita ni memang bab-bab nama orang ni, Nabi ingat lagi. Engkau yang jumpa aku dulu kat Mekah 13 tahun lepas, Nabi ingat lagi. Maka bila Nabi ingat, maka dia kata apa? Nabi, tolong ajarkan aku solat, tolong ajarkan aku macam mana cara nak solat. 13 tahun dia tak solat. Kerana apa? Dia tak tahu macam mana cara nak solat. Sebab tu para ulama khilaf, dia ini dimasukkan kategori orang yang awal masuk Islam ataupun tidak. Kerana perbahasan tadi tu. Dia masuk Islam, kemudian dia terus balik, dia tak buat apa-apa, dia tak tahu menahu pasal Islam. Ada yang mengatakan dia tak dibenarkan beriman, masuk ke Madinah itu barulah dia dinyatakan keimanan. Tapi yang kita nak bagi tahu, individu yang akalnya sihat, waras, dia akan cari kebenaran sampai jumpa.
Dan dia tak akan mudah terkesan dan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sekeliling. Kalau ikutlah kita nak berjaya, ikut je lah arus perdana. Orang Yaman sembah berhala, ikut je lah kan? Tetapi tidak bagi mereka yang mengaktifkan akalnya, maka dia akan cari kebenaran. Bila jumpa dia akan pegang, dia akan ikut, bahkan disanggup mempertahankannya sampai dia mati. Maka ini satu cerita yang pada saya sangat-sangat menginspirasikan kita. Kalau tuan-tuan ada masa boleh rujuk dalam riwayat Imam Muslim, ada riwayat hadis daripada Amr bin Abasah, cerita pasal kelebihan dan juga waktu-waktu solat. Dalam Quran kan tak cerita waktu subuh bila, zuhur bila, asar bila, maghrib bila, isyak bila. Tapi yang cerita waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak bila, hadis daripada Amr bin Abasah. Kerana dia tanya Nabi, waktu solat tu nak tahu macam mana? Nabi beritahu subuh bila, zuhur bila, asar waktunya macam mana, nak tentukan waktu maghrib, isyak tu macam mana. Dan dia sambung lagi macam mana cara nak solat. Nabi ajarkan satu persatu. Kemudian Nabi ceritakan pasal kelebihan berwuduk. Sebab tu wuduk betul-betul. Dan Nabi sebut dalam hadis, bagi orang yang berwuduk seakan-akan gugur dosa-dosa dia seumpama orang yang baru dilahirkan. Hadis daripada Amr bin Abasah. Cuma riwayat yang masyhurnya riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili. Maka cerita-cerita daripada hadis tersebut yang lebih menarik lagi adalah kalau kita study perawi hadis itu siapa dan apa cerita yang berlaku ketika mana dia meriwayatkan hadis ini, itu yang akan menjadikan lebih syok. Contoh hadis Fatimah bin Qais, cerita pasal Al-Masih Ad-Dajjal. Maka kita study pula Fatimah bin Qais ni siapa dia, maka dia akan menjadikan kefahaman kita tu lebih menyeronokkan untuk kita geledah Quran, geledah hadis, dan kefahaman kita akan menjadi semakin baik. Mudah-mudahan dengan sebab itulah kita begitu menghargai nikmat iman yang Allah Taala berikan kepada kita. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah yang menjadikan lautan untuk kamu supaya kapal berlayar di atasnya dengan perintah Allah, dan supaya kamu dapat mencari kurniaan Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan diadakannya pula untuk kamu apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya dari Allah. Sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi keterangan bagi kaum yang berfikir. Satu keadaan yang ekstrim yang berlaku pada hari ini adalah orang Islam, kita tidak melakukan aplikasi mentadabur alam. Kita tak pergilah macam mana orang putih buat hari ni kan. Orang putih kalau buat dokumentari tu, kita tengok pun kita kata Masya Allah lah. Bila duit ada sponsor, maka mereka pun buat perjalanan-perjalanan. Tetapi yang kita perolehi hanyalah maklumat-maklumat. Orang yang buat cerita tu pun tak beriman. Adapun kita tak melakukan benda tu, yang menyebabkan macam mana kita nak aktifkan akal kita. Tapi kita ada satu kelebihan, kita dah ada nas dalam Quran, ayat-ayat cerita pasal bumi, ayat cerita pasal langit, kita imani. Cuma kita ada kelemahan, kita tidak geledah cerita-cerita secara saintifik, secara pengetahuan, secara rasional akal. Jadi dia ada dua kutub ekstrim kat situ, menyebabkan dilihat pengetahuan di dalam Al-Quran ini tak match dengan pengetahuan yang ada. Tapi sebenarnya daripada satu aspek, orang putih, orang bukan Islam dah mudahkan kita dah. Mereka dah buat kajian, tinggal kita je nak pergi tengok rancangan BBC, National Geographic, ikutlah apa juga rancangan tu, tinggal kita nak tengok aja. Tapi kita tetap nak tengok Abang Long Fadil, nak tengok rancangan-rancangan yang ngarut tu, menyebabkan cerita-cerita macam ni tak berapa menjadi perhatian kita. Padahal sebenarnya kita tengok supaya apa? Kita nak tarik pengetahuan ni, macam mana nak tingkatkan ketakwaan kita melalui ayat-ayat kauniyah yang ada dalam Al-Quran. Dan itulah dipanggil apa? Scientific tauhid, bahasanya macam mana lah, tauhid saintifik macam itulah. Supaya apa yang dilakukan oleh mereka itu kita tarik
Bukan kita tolak, ini daripada barat, ini daripada orang bukan Islam, tolak, ini kafir semua. Sebenarnya tak semestinya yang datang daripada barat dan orang bukan Islam itu tak elok, bahkan boleh jadi banyak kebaikan-kebaikan. Cuma mereka tidak mengimaninya, itu kita cerita lain. Kenapa mereka yang mengkaji begitu banyak perkara mereka tidak beriman, itu kita kena study dalam bab yang lain. Tapi sepatutnya kita bila kita lihat dengan adanya dapatan-dapatan tersebut menjadikan kita semakin bersyukur dan menjadi dalil, hujah tambahan untuk kita ceritakan secara saintifik tadi. Begitu juga dengan ayat wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilat su'aidihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dr. Suqardawi dia minta kepada kita lah, bila kita baca Quran, selain daripada kita usaha untuk khatam, ada satu lagi pendekatan yang digalakkan untuk kita buat, iaitu mentadabur Al-Quran. Ada satu lagi perkara yang disebutkan oleh Dr. Suqardawi, tolong buat. Apa dia? At-tajawubu bil Quran, bersoal jawab dengan Al-Quran. Tadabbur itu pun sebenarnya dah termasuk dah, tapi dia detailkan lagi. Kalau boleh bila baca Quran ni, cuba usaha bersoal jawab. Bersoal jawab dengan Quran. Maka dia kata apa? Itu pendekatan yang sangat-sangat menghidupkan akal. Bila Allah Ta'ala sebut wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha, dan sebagai keterangan untuk mereka adalah bumi yang mati kami hidupkan. Jadi kita fikir, maka fikir boleh jadi kena buka buku geografi, kena buka buku sains, kena buka buku fizik. Itu maksudnya bersoal jawab. Kenapa? Apa maksud bumi yang mati? Kat mana bumi yang mati? Maka kita menyebabkan kita cari jawapan. Isyak dah. Sekejap ni isyak dah. Jadi sekat itulah yang boleh kita kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang dikekalkan nikmat iman ini sebagaimana yang sepatutnya, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Saya beransur